Hari ni manusia ada masalah, semua nak meluah. Semua nak bercerita. Aku ni bersepa, keluarga aku bersepa, aku ni tempat kerja bersepa, semua ada masalah. Dan kata Imam Malik, ketahuilah wahai manusia, wahai saudaraku, segala masalah kita itu datang punca apa sahaja, tengoklah pada solat kita, dia kata. Tengok pada semayang. Kita main-main halai balai dengan semayang, urusan kita hal lain, Allah susahkan. Allah bagi lagi susah kat kita. Kita jaga semayang, Allah bagi lorong cantik, jalan lancang elok. Sebab tu syarat tadi Allah sebut orang beriman tu berjaya. Siapa dia? Ciri dia lagu mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nombor satu, dia punya ciri, semayang dia jaga. Pertama dan selamanya, puji dan syukur kita rafa' pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan, Allah kurniakan pada kita. Mencukupkan segala keperluan hidup kita, makan kita cukup, badan sihat, tidur lena, kebahagiaan yang kita kecap, nikmat Allah yang tak terhitung. Moga-moga kita tergolong di kalangan hamba Allah yang sedar diri, yang reti untuk berterima kasih pada Allah. Alhamdulillah. Selawat dan salam buat kekasih kita, insan agung yang kita cinta, rindu dan sayang, baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Moga-moga dengan selawat dan salam yang kita utuskan, risalah Islam yang kita sebarkan, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tegakkan dan perjuangkan, moga-moga di hari akhirat sana nanti Nabi SAW akan tercari-cari kita untuk pilih kita di kalangan umatnya, untuk baginda memimpin tangan kita, membimbing langkah kita, memberikan syafaat untuk kita masuk ke syurga Allah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, awal ini salam ta'aruf daripada saya. Tak perlu perkenal diri dah. Tadi pengerusi majlis dah sebut serba sedikit. Awal ini juga saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak masjid atas kesudian menjemput saya hadir untuk kita sama-sama berkongsi. Saya mai bukan nak mengajak, kita berkongsi, kita bercerita, kita pun belajar daripada apa yang kita sampaikan, sama-sama nak berubah ke arah kebaikan. Pertama kali saya hadir ke Masjid Rafi'ah Taman Uda, saya banyak ada duk mai ku Al-Ustaz ni. Kok Jitra ada dah jemputan-jemputan duk mai, ada yang 3-4 bulan sekali. Tapi di sini, di qaryah ini, mukim di Taman Uda ini, Masjid Rafi'ah, pertama kali saya hadir. Dan ukhuwah kita malam ni hebat. Bertautnya ukhuwah kita malam ni, saya boleh kenal tuan-tuan perempuan, tuan-tuan perempuan boleh kenal saya, kita sama-sama bertemu malam ni atas nama majlis ilmu penuh rahmat dan barakah. Moga-moga ukhuwah yang bertaut pada malam ini kekal hingga akhir hayat kita, dan kita bertemu lagi di syurga Allah nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, tadi dah dimuqaddimahkan sedikit oleh pengurusi majlis, ustaz ni, Ustaz Solihin, kita panggil ustaz ni, atas apa ni, berkenaan dengan malam ni, dengan tajuk yang dia amanahkan kepada saya. Saya bagi tahu kata tajuk umum ceramah dan malam nak masuk tahun baru. Dan bila tengok poster tu kan ada tulis solat versus kuliah, VS kuliah. Dan juga dimaklumkan tadi pengumuman dibuat tengah hari tadi. Hari ni kita Jumaat, Sayyidul Ayyam. Waktu Jumaat tadi masjid telah melancarkan, khususnya jemaah muslimin lah, kita mai Jumaat tadi melancarkan kempen pengimarahan masjid. Sempena kita hari ni hari terakhir kita dalam kalender Masihi, Disember 2021. Esok kita masuk tahun 2022. Umur pun meningkat, kalender berubah, tahun berubah, dan kita letak ke azaman. Hadirkanlah dalam diri satu rasa bertuah. Tuan-tuan perempuan semua, khususnya jemaah sini, hadirkan dalam diri rasa bertuah, bersyukur sebab kempen ni buat secara berjemaah. Kempen ni buat cara lagu ni. Bila nak masuk tahun baru, semua orang fikir, aku nak buat apa ni masuk tahun baru? Aku nak buat apa? Semuanya aku. Ataupun family kita saja.
Aku nak tahu apa keluarga aku. Tapi berkatnya, dua keberkatan yang berlaku dalam keadaan pelancaran kempen ni. Satu, kempen untuk imarahkan masjid. Imarah maksudnya bagi meriah lah. Ma'mur, tu daripada bahasa Arab, ma'mur, dia imarahkan. Satu, keberkatan yang kedua, launching tu, pelancaran tu buat hari Jumaat. InsyaAllah. Moga Allah payung kita dengan rahmat, limpahan rahmat, barakah, taufik dan hidayahnya. Kita bukan saja nak hidayah daripada Allah. Hidayah ni petunjuk. Hidayah ni tersedak. Taufik itu bimbing lagi nak suruh buat. Kalau dengar azan saja, hidayah ketuk hati. Oh, bunyi azan masjid. Lama aku tak pergi masjid. Hidayah dah ketuk hati tu. Tapi kalau tak mangkit, mandi ke, ambil semayang ke, pakai pakaian siap-siap nak pergi masjid, start motor kereta ke, maka tu taufik Allah tak ada dengan kita. Kita tak bawa diri kita sekali. Baik ibu ayah yang dirahmati Allah, pengimarahan dan dengan tajuk solat versus kuliah. Jadi kita nak ambil tahu versus ni, VS ni maksud dia lawan. Ataupun juga kita nak tahu masing-masing solat ni apa, kuliah ni apa. Muslimin muslimat ibu ayah yang dirahmati Allah, kita semayang, solat tu sendiri kita tahu. Tak apalah kita nak bercakap pengimarahan masjid. Memang ma'ruf, maklum, kita semua masjid ni solat. Memang kita pelbagaikan aktiviti. Tak apa, letak yang asas dulu ni, solat semayang. Dalam semua pensyariatan yang Allah nak buat turun mai kat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kita selalu dengar ni. Selalu dengar. Segala pensyariatan wahyu yang Allah nak bagi mai kat kita, syariat buat tu buat ni, kefarduan itu kefarduan ini, satu-satunya yang Allah bagi direct dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril adalah solat. 27 Rejab, peristiwa Isra' Mi'raj. Kita tahu benda paling besar nak belajar Isra' Mi'raj tu bukan nak kenal sangat buruk, bukan nak tahu sangat travel Nabi pi mana. Hak tu sebagai pertambahan kita, ilmu kita nak tahu sirah. Tapi benda paling besar penghayatan pengajaran dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah solat. Macam mana cara Allah, kalau ulama hurai tu, ulama kata bahasa macam Allah bagi semayang dalam keadaan macam perli, ataupun kita nak faham sindir. Kalau perli lain, sindir. Kenapa? Macam mana? Allah bagi dulu 50. Allah memang nak bagi 5. Allah tahu kita ni hamba dia lagu mana dengan semayang, dan tak dan. Lagu mana dengan semayang, pegang sungguh-sungguh ke tak? Tahu dah dengan kalut kita, dunia kita nak kejak dunia, nak harta, nak tambah macam-macam. Semayang tu tak dan. Tapi jalan cerita Isra' Mi'raj, Nabi Isra' daripada Mekah ke Palestin, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ayat 1 surah Al-Isra' tu. Kemudian Nabi Mi'raj. Ni kena tahu juga. Kadang kita ni kira faham komplit cerita Isra' Mi'raj tu, semua tu Isra' Mi'raj. Isra' berjalan, perjalanan yang berlaku atas muka bumi. Mi'raj naik ke atas. Dia Isra', Mekah Palestin tu Isra' Mi'raj. Isra' bahasa Melayu maksud dia berjalan, perjalanan lah. Jangan duk faham jalan pula. Nabi dengan naik buruk ditemani Jibril AS. Dan Mi'raj bahasa Arab, bahasa Melayu maksud dia tangga. Nabi rabat tangga ke? Tak, tingkatan-tingkatan tu Mi'raj. Tingkatan Nabi naik step-step, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, lapisan ke-8 Arash, lapisan ke-9 Sidratul Muntaha, lapisan ke-10 bertemu Hadrah Rabbul Arba'. Isra' Mi'raj dalam penceritaan tu, Allah last kali Nabi buat mai kat kita 5 kefarduan solat. Tapi jalan cerita tu satu keadaan sinis, satu keadaan Allah nak suruh kita nampak, sentak dalam diri kita. 9 kali Nabi naik turun, minta kurang, tawak dengan Allah 9 kali. Buat turun 50 waktu, Nabi tu tahan, Nabi ni tahan. Paling kerak, paling banyak sekali buat roadblock kat Nabi Muhammad ni, yang tahan Nabi siapa? Nabi Musa AS. Banyaklah huraian ulama tu. Ulama hurai sebabnya Nabi Musa dulu masa hayat dia teringin nak jumpa Allah direct berdepan, physically. Nak tengok terus. Allah bagi warning dah, tak boleh. Allah letak, hantar biasan daripada huraian ulama tentang cahaya Allah. Gelap muka bumi, pengsan Nabi Musa. Sedang daripada pengsan baru surrender.
Aku mengaku ya Allah. Sebab dia duduk berdialog dengan Allah, cakap dengan Allah sahaja. Wa kallamallahu Musa taklima. Tak puas nak jumpa. Nak jumpa juga. Itulah adab dan adat orang bercinta. Kan? Dengar suara tak puas, nak jumpa, nak tengok terus. Sebab tu Allah tak marah Nabi Musa. Sebab Nabi Musa punya push, punya minta nak jumpa Allah tu pasal atas dasar cinta, atas dasar rindu, sayang. Tapi kerana tak dapat itulah, bila mai cerita zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj, masa tu Nabi Musa duduk langit ke berapa? Dalam 7 lapis langit, Nabi Musa langit ke berapa? Ke-7. Nabi Ibrahim duduk bersandar di tiang masjid. Masjid apa di sana? Masjid malaikat duduk semayang tu, Baitul Ma'mur. Langit ke-6 Nabi Musa dah. Tu Nabi Musa duduk tahan Nabi banyak kali. Berapa dah ya Muhammad? 45. Naik lagi, turun lagi. Berapa dah ya Muhammad? 40. Setiap kali 9 kali naik turun, kurang 5 sampai tinggal 5 waktu daripada 50. Allah memang nak bagi 5 waktu. Dia tahu kita ni tak dan. Tapi jalan cerita tu Allah tunjuk. Ni pengajaran besar dalam peristiwa Isra' Mi'raj pasal semayang, solat. Ibu ayah yang dirahmati Allah, Allah letak syarat. Allah letak syarat. Al-Quran letak syarat nak berjaya. Saya nak berjaya tak? Kita semua nak berjaya tak? Ahli keluarga kita nak berjaya tak? Qaryah kita, masyarakat kita, negara kita nak berjaya tak? Allah letak syarat. Surah Al-Mu'minun, juzuk apa? Juzuk 18. Surah pertama dalam juzuk 18. Ayat pertama Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman. Allah habaq dulu ayat awal, ayat pertama. Allah habaq awal terus. Sesungguhnya telah berjaya orang beriman. Orang beriman dia berjaya. Lepas tu baru ayat kedua Allah bagi tahu ciri dia. Ayat ketiga Allah bagi tahu ciri dia. Siapakah orang beriman yang berjaya? Kenapa kita nak kena tengok ayat ni, ibu ayah, tuan-tuan puan abang kakak yang dirahmati Allah? Kenapa nak suruh fokus dekat ayat Quran ni? Ciri-ciri kejayaan tu kenapa nak tengok ni? Siapa yang bagi kita berjaya? Allah. Siapa juga yang boleh buat kita gagal? Allah. Siapa yang atur perjalanan hidup kita atas dunia ni, bahagia, derita, kaya, miskin, semua Allah atur. Bila segalanya dalam kekuasaan Allah, bila segalanya dalam kekuasaan Allah, maka sepatutnya, selayaknya, seharusnya kita tengok Allah ajak ni, wahai hamba aku, kamu tu aku buat. I am your creator. Aku adalah pencipta kamu. I am your designer. Aku design kamu atas sampai bawah. I am your engineer. Aku yang buat segala organ dalaman enjin kamu. Hal kamu hidup atas dunia ini, aku yang atur. Maka kamu nak tahu berjaya tu tang mana, cara macam mana? Ni, aku yang mencipta kamu, yang mencipta alam ini, yang mengawal kejayaan dan kegagalan. Maka dengar aku nak ajak. Surah Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya orang beriman tu berjaya. Siapa yang orang beriman yang berjaya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tu syarat pertama, ciri pertama. Mereka yang semayang dia jaga sungguh. Khashi'un tu maksud dia khusyuk. Khusyuk tu maksud dia jaga. Allah letak syarat. Saya nak berjaya, kita nak berjaya dengan semayang yang pertama. Asas, kunci. Ini kunci, ini asas. Sebab tu kalau kita tengok orang dulu-dulu, tok-tok akan kita kata, ataupun mak ayah yang lah ni yang dah berumur, mengaji tak tinggi. Mengaji tak tinggi. Kadang SPM pun tak ada. Bila dia nak hantar anak dia ke cucu dia nak hantar belajar, hantar masuk asrama, hantar pergi overseas, hantar dekat airport, anak dia nak terbang pergi overseas ke mana ke, dia tak reti nak pesan bab-bab akademik ni, bab-bab bidang yang anak dia duduk, nak jadi doktor ke, nak jadi tu ke, nak jadi ni. Dia tak reti nak habaq benda apa untuk jadi orang hebat kat sana. Tapi yang dia tahu, Allah ajak, Islam ajak suruh jaga dua perkara ni, maka dua perkara ni dia duduk pesan. Orang lain
mak ayah mungkin mengaji tinggi, educated punya orang, boleh pesan begini. Buat begitu begini. Taktik, petua, tips, nak jawab lah apa, semua boleh ajar. Tapi dia setiap kali telefon tanya khabar anak ke, hantar anak nak pergi mana-mana ke, yang dia boleh pesan dua ni. Sebab dia tahu dua ni lah bila anak aku jaga, cucu aku jaga, Allah akan jaga dia. Apa pesanan dua ni? Telefon anak ya, dia akan tanya, hang jaga semayang lah. Hantar anak aja, semayang jangan tinggal. Yang kedua apa dia? Quran, berkawan selalu. Saya yakin benda ni saya bukan sebut saja. Kita semua tahu. Orang tua-tua dulu-dulu. Yang lain ni pun mungkin masih ada yang tak tahu. Hantar anak tak ada nak habaq macam mana tengok sejarah ke, matematik ke, sains ke apa nak, dia tak reti. Tapi dia tahu ada benda besar yang Allah ajak, Islam ajak, suruh tekan. Tarbiyah paling utama atas dunia dalam Islam. Nombor 1, solat. Allah sebut dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka, perintahkan ahli keluarga kamu bis-salah, dengan semayang. Wa'mur ahlaka bis-salah. Dalam semua pendidikan yang Nabi nak ajak kita, nak suruh zakat, nak suruh tu, nak suruh ni, semua tak ada yang Nabi mula daripada bawah dengan cerita by peringkat, melainkan semayang. Semayang. Nabi pesan tentang semayang, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Kan masyhur hadis tu, kita duk dengar selalu dah. Nabi kata apa? Perintah anak kamu semayang bila umur dia 7 tahun. Hadis tentang kefarduan lain, syariat lain tak ada Nabi tekan didikan daripada awal macam ni. Tak ada nak suruh pesan ajak puasa. Ada tak? Puasa ni baliak kena puasa dah, sama macam semayang. Baliak tu kira dah tanggung dosa pahala. Tapi ada tak puasa yang Nabi sebut, ajaklah anak kamu puasa ketika umur 7 tahun? Tak ada. Tapi pasal semayang Nabi sebut benda ni. Sebab apa? Bila benda ini, ibadah ini, kefarduan ini menjadi kunci dalam hidup setiap manusia, maka dia kena dilentur daripada dia kecil. Nabi pesan, kena faham. Sabdaan ni tolong faham betul-betul. Nabi kata, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kamu semayang bila mana umur dia 7 tahun. Apa maksud suruh? Apa maksud suruh? Muru bahasa Arab, bahasa Melayu bermaksud suruhlah, perintahkanlah. Apa maksud suruh? Suruh, bila kita suruh dia semayang, dia tak mau semayang, kena marah. Tu maksud suruh. Kan perintah, suruhlah. Ajak. Jangan ajak-ajak ayam. Dia semayang rokok tunggu terbalik, tu cerita lain. Dia baru 7 tahun, baru 8 tahun. Dia semayang bergoyang-goyang, tu tajuk lain. Ni biar dia berdiri di atas jadah, dia semayang. Apa yang kata jangan ajak-ajak ayam tu? Dia duduk langut depan TV, dia duduk main game handphone. Kita kata, Mat, mai semayang dengan abah mai. Cik, mai semayang dengan abah mai. Mai semayang dengan papa mai. Papa pun angkat takbir semayang, Allah Akbar. Anak tu mai tak? Anak duk main, tengok TV ke, duk main apa ke, duk melompat apa ke, duk main handphone ke apa ke, kita ajak dia. Mai semayang dengan abah mai. Abah pun Allahu Akbar. Bila Nabi kata umur 7 tahun suruh, ajak dia sungguh-sungguh suruh main duduk kat kita. Bukan ajak-ajak sekadar ajak, kita terus angkat takbir semayang. Bagi wujud satu keadaan dalam pemikiran anak, pak aku, benda lain dia boleh seronok bergelak-bergelak dengan aku. Aku lompat atas belakang dia, main raksasa, dinosaur, Ultraman, semua dia main dengan aku. Tapi bab semayang, pak aku tak ada kompromi. Biar anak kita kenal sampai tahu tu. Bukan nak suruh cengeng, tapi nak suruh nampak. Nak suruh nampak. Yang ni yang Nabi kata, suruh anak semayang bila umur 7 tahun. Bila kata suruh, kena suruh sungguh. Nah, suruh. Maknanya bagi dia nampak kata kita tegah. Dia tak mau, dia melawan ke apa, marah, tegah dengan dia. Rampas handphone ke, rampas benda apa yang dia buat sampai dia tak mau main semayang dengan kita. Kemudian Nabi kata,
wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Denda mereka, hukum mereka, rotan mereka bila umur 10 tahun. Tuan-tuan puan-puan, saya nak tanya kita semua, kita dah tahu ni hukum mukallaf ni. Mukallaf ni tanggung dosa pahala. Orang yang dah wajib semayang, orang yang dah wajib buat kefarduan. Baliak biasa umur berapa? Atas kita orang lelaki 14-15 baliak. Tapi kat sini Nabi kata umur 10 tahun pukul dia kalau dia tak mau semayang. Dua perkara. Satu, Nabi bukan nak ajak pukul, suruh pukul rimbuk sungguh-sungguh. Lagu tu tidak. Bukan pukul nak seksa dia. Tak. Nak habaq kena ada denda. Kena ada hukuman. Masa 7 tahun suruh semayang, dia tak mau, kena marah. Mai 10 tahun dia tak mau lagi. Yang ni kena tegas. Ada hukuman. Hukuman apa pun tak kisah, kita boleh buat kat dia. Tapi Nabi guna wadribu, bahasa Arab. Wadribu tu maksud dia hukum dia, rotan dia. Apa sahaja yang kita boleh buat untuk dia nampak kita ni, his parents, kita ni, mak ayah dia ni, kita tegas dalam bab ni. Bab lain boleh sonok-sonok. Bila semayang, mak apa aku cukup cengeng. Biar wujud suasana tu. Saya abang dua perkara tadi kan. Pertama, hak nak abang kata bukan nak suruh ni sangat, apa Allah selamat nak suruh rotan, nak suruh pukul dia sungguh dera, sungguh dak. Sebab ni nak mendidik. Tujuan rotan denda ni nak mendidik. Hukum ni nak mendidik. Suruh duduk luar rumah sat ke 10 minit. Gelap-gelap ke apa. Kau buatlah apa-apa. Rampas benda yang dia duduk main ke apa ke. Denda ambil seminggu ke. Itu hak dalam bab apa ni, bila yang ulama hurai tentang pukul. Yang kedua, dua perkara dalam tu ulama hurai. Yang kedua berkenaan dengan satu penegasan yang Islam nak tunjuk. Dia macam kiasan atau penegasan yang Islam nak tunjuk. Betapa ini satu pendidikan yang penting. Ni semayang. Tu saya cerita nak suruh nampak keadaan. Keadaan kenapa solat ditekankan sangat-sangat. Hari ni kita kalau ada masalah, kata Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, mazhab Maliki pengasas dia Malik bin Anas. Dia kata apa? Hari ni manusia ada masalah, semua nak meluah. Semua nak bercerita. Aku ni bersepa, keluarga aku bersepa, aku ni tempat kerja bersepa, semua ada masalah. Dan kata Imam Malik, ketahuilah wahai manusia, wahai saudaraku, segala masalah kita itu datang punca apa sahaja, tengoklah pada solat kita, dia kata. Tengok pada semayang. Kita main-main halai balai dengan semayang, urusan kita hal lain, Allah susahkan. Allah bagi lagi susah kat kita. Kita jaga semayang, Allah bagi lorong cantik, jalan lancang elok. Sebab tu syarat tadi Allah sebut orang beriman tu berjaya. Siapa dia? Ciri dia lagu mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nombor 1 dia punya ciri, semayang dia jaga. Kita kagum dengan kisah sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Kita kagum dengan tokoh-tokoh Islam. Contoh tuan-tuan tengok Istanbul. Dulu masa Nabi hidup, Nabi sabdakan la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Tu masa hayat Nabi. Masa Nabi ada, Nabi kata satu hari nanti akan ditakluk Konstantinopel. Satu hari nanti Istanbul tu, Konstantinopel tu, Istanbul akan ditakluk. Conquer, akan dikonquer, ditakluk. Satu hari nanti. Kenapa Nabi nak sabdakan benda tu? Sebab tak boleh orang nak fikir. Tak boleh orang nak fikir. Kerajaan yang turun-temurun, Rom yang duk jaga Istanbul, tak pernah jatuh. Tak pernah jatuh. Macam mana orang fikir Nabi boleh menang? Jadi Nabi sebut tu sebagai kata semangat agar adanya pihak, adanya legasi lepas ni yang akan terus buat, nak cuba pi rempuh tembok, runtuhkan kerajaan tersebut dan Islam takluk tempat tu. Nabi kata satu hari nanti akan ditawan juga Konstantinopel, Istanbul itu, yang orang duk kata kerajaan dia hebat yang tak akan jatuh. Tapi Nabi sebut syarat dia, ciri orang yang nak takluk itu. Nabi kata apa? Fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik raja yang duk ada adalah raja yang takluk Konstantinopel itu.
Wala ni'mal jaish zalikal jaish. Dan sebaik-baik tentera yang ada atas muka bumi ni, tentera yang takluk bersama dengan raja tersebut. Kat situ Nabi nak abang-abang kat kita, nak kenal tak raja yang hebat atas dunia ni, raja yang berjaya, sultan ataupun khalifah, ketua negara yang hebat, nak kenal tak? Orang yang takluk Konstantinopel. Nak kenal tak tentera yang ditarbiah dengan jitu, dengan hebat? Nak kenal tak? Banyak tentera atas dunia ni, tapi Nabi kata ini sebaik-baik tentera. Maka semua mata dan telinga tertumpu kepada peristiwa tertakluknya Konstantinopel. Sebab nak tengok Nabi kata siapa ni sebaik-baik raja ni, siapa ni sebaik-baik tentera ni. Maka pada tahun 1924, minta maaf, pada tahun 1453, tahun 1453, 1924 tu jatuh Osmaniyah, jatuh. Nah, tahun 1453 masa itulah tertakluknya Konstantinopel, Istanbul. Betul ke 1453? Awak saya rasa lain. Sekali saya bertukar dengan cerita Sepanyol pula, Andalusia. Tertakluknya Konstantinopel, seluruh mata dan telinga tertumpu. Runtuh dah kerajaan Rom, runtuh dah Konstantinopel. Semua tengok. Seluruh umat Islam di seluruh dunia pakat tengok. Ulama-ulama kau siapa saja pakat tengok. Tengok nak tahu cerita saja kah? Tak. Nak kenal siapa raja tu, siapa tentera tu. Sebab teringat 800 tahun sebelum itu, peristiwa tertakluknya Konstantinopel berlaku 800 tahun lepas Nabi sabdakan. Tu orang tertunggu-tunggu siapa yang berjaya, siapa yang pi. Termasuk ayah Sultan Muhammad Al-Fatih ni sendiri. Sultan Murad pun cuba, tak dapat, patah balik. Di antara yang cuba sahabat Nabi sendiri. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Dia sendiri cuba nak masuk pi, tak dapat. Tapi sampai dia parah, dia luka parah. Dan bila dia dah uzur, dia pesan dekat tentera, dia pesan dekat sahabat-sahabat yang lain, semadikan aku di sini. Dia nak jasad dia disemadikan di Turki, di Istanbul. Walaupun masa tu belum tertakluk lagi. Jasad dia disemadikan di situ. Pasal apa? Dia wasiat lagu tu pasal apa? Aku nak dengar derapan tapak kaki kuda tentera yang Nabi sebut akan tawan Konstantinopel. Selepas tertakluk Konstantinopel, orang pun tengok raja tersebut, beliau adalah Sultan Muhammad. Al-Fatih tu gelaran dia, bukan nama dia. Al-Fatih bahasa Arab, bahasa Melayu bermaksud sang pembuka, sang penakluk. Orang putih sebut the conqueror, the conqueror. Beliau adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan orang pun tengok juga tentera beliau yang ratusan ribu. Jadi orang nak tengok kejayaan, ciri-ciri yang ada pada raja dan tentera ini. Orang tengok terus apa benda ciri dia. Ketika mereka menakluk Konstantinopel, perkara pertama yang Sultan Muhammad Al-Fatih buat, dan dia kerah tentera dia panggil hak mana yang masih hidup ni. Ramai lagi ni, ribuan tentera yang ada, dia panggil. Dia kata apa? Hari ni kita akan dirikan solat pertama di bumi yang telah kita takluk ini. Islam tak pernah masuk. Islam tak pernah boleh angkat syiar nak semayang jemaah ramai-ramai, semayang pun curi-curi semua. Maka bila Islam dah masuk, kerajaan kafir Rom dah runtuh, Islam dah jadi khalifah, jadi pemerintah, maka dia kata kita akan dirikan solat jemaah pertama di bumi Istanbul ini. Masa tu nama bukan Istanbul. Sultan Muhammad letak nama Islambul. Islambul. Bul tu bahasa Turki bermaksud kota raya. Kota raya Islam. Samalah macam Andalusia. Nah, jadi Spanyol. Dia kata apa? Kita nak dirikan solat jemaah pertama. Bila nak dirikan solat jemaah, dia kata apa? Aku nak yang jadi imam di kalangan kita adalah yang paling terbaik di kalangan kita. Maka saringan pun dibuat. Jadi kerana nak pilih siapa imam terbaik, aku nak pilih selection ni dengan cara tanya soalan. Aku minta semua berdiri, dia kata. Semua pun berdiri. Bila aku tanya soalan, aku suruh duduk. Kemudian dia tanya soalan pertama.
Siapa di kalangan kita semua sejak baliak sampai hari ni, sampai hari kita menang ini, sejak baliak sampai hari ni tak pernah meninggalkan langsung solat fardu secara berjemaah sejak balik sampai hari ni. Siapa tak pernah tinggal, teruskan berdiri. Siapa pernah tinggal, silakan duduk. Ni soalan nak pilih siapa nak jadi imam solat jemaah pertama di Istanbul bila Islam takluk. Soalan pertama ni goncang hati saya, goncang hati kita. Teruknya kita kenal diri kita. Soalan pertama Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, siapa yang sejak baliak sampai hari ni tak pernah tinggal solat fardu berjemaah? Solat fardu berjemaah tak pernah tinggal sejak baliak. Umur berapa baliak orang lelaki? 14, 15. Tak pernah tinggal sila berdiri. Pernah tinggal duduk. Berapa ramai yang duduk masa tu? Tak ada seorang pun yang duduk. Ketika itu menitis air mata Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia tengok tak ada seorang pun yang duduk. Menitis air mata, dia pusing ke belakang, membelakangi tentera dia. Ada riwayat kata dia bertakbir, ada riwayat kata dia sujud syukur. Dia merintih sebut kepada Allah, ya Allah, terima kasih. Aku bersyukur padamu ya Allah, terima kasih mengurniakan tentera yang sebaik ini kepada aku. Tentera yang hebat, yang Nabi kata tentera terhebat di dunia itu, dengan raja terhebat itu, kunci dia hak ni. Seorang habuk tak ada pun yang biasa tinggal solat fardu berjemaah sejak baliak. Kemudian kerana nak jadi imam tu seorang, nak pilih imam tu seorang aja, maka dia tanya soalan kedua, siapa di kalangan kita semua sejak baliak sampai hari ini tak pernah meninggalkan solat sunat rawatib? Sejak baliak sampai hari ini tak pernah meninggalkan solat sunat rawatib. Teruskan berdiri. Kalau ada yang pernah tinggal, sila duduk. Masa ni separuh tentera Sultan Muhammad Al-Fatih duduk, separuh lagi masih berdiri. Menangis lagi Sultan Muhammad Al-Fatih, ya Allah, maha hebatnya kurniaanmu, tentera yang kau kurniakan kepada aku. Dan dia sebut lagi, kerana masih ramai yang berdiri, kita perlu imam seorang saja. Aku nak tanya soalan ketiga. Sultan Muhammad Al-Fatih pun tanya soalan yang ketiga. Siapa di kalangan kita semua yang masih berdiri ini, yang sejak baliak sampai hari ini tak pernah meninggalkan qiyamul lail, solat malam? Sejak baliak sampai hari ini tak pernah tinggal solat malam, qiyamul lail. Saya nak sebut, saya takut. Nak sebut tak gamak pasal kita kenal diri kita. Tapi kita nak ambil pengajaran daripada cerita ni. Masa ni, tuan-tuan perempuan, ibu ayah yang dirahmati Allah, soalan tu padu sangat. Sejak baliak satu hal, lepas tu qiyamul lail. Sejak baliak, kecil. Masa ni, semua tenteranya duduk. Namun ada seorang yang masih tegak berdiri. Siapa? Siapa yang masih berdiri? Iaitu beliau sendiri, Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian dia tengok semua, dia kata, memandangkan hanya aku seorang yang masih berdiri, maka aku sendiri yang akan mengimamkan solat jemaah pertama di bumi Istanbul ini. Dulu masa Nabi sabdakan, orang pulun nak tengok siapa nanti yang raja terhebat, tentera terhebat. Hari ini kita bercerita di meja kuliah Masjid Rafi'ah Taman Uda ni. Kita bercerita dan nak ambil pengajaran. Apa kunci rahsia kehebatan tentera yang boleh tembus masuk menang lawan kerajaan Rom yang ratusan tahun pegang Istanbul? Yang bila Nabi cerita tu, sahabat lain kata, betul ke boleh ni, betul ke? Duk fikir. Sebab tu Nabi nak bagi semangat, satu hari nanti akan ditakluk juga. Walaupun orang duk dengar ni akan sampai kiamat lah kerajaan tu akan pegang kawasan tersebut. Sebab dahsyat sangat keutuhan, kecanggihan, ketenteraan, semua susah nak tembus kota tersebut. Tapi bila berjaya dan cerita kronologi yang berlaku macam mana, hak cerita hak tak boleh tentera lain nak fikir tu. Antaranya apa? Sultan Muhammad Fatih arahkan apa? Hak kapal yang patutnya kenderaan atas laut, dia suruh bawa masuk ke celah hutan. Kalau tuan-tuan pergi Turki, saya pergi Turki 2 kali. Naik bot
dekat Selat Bosporus tu kan. Naik bot tu, lalu feri kecil lah, bukan bot kecil ni, macam feri. Lalu tour guide atas tu dia pun cerita, inilah bukit tempat Sultan Muhammad Al-Fatih suruh tentera dia, okeylah kita nak masuk dengan kapal tak boleh. Rupanya apa yang hebat tentera kerajaan Rom Istanbul ni, dalam selat tu dia ada pelepas satu rantai besi. Ada kapal mana-mana masuk yang tak dikenali, rantai besi tu cekang. Rantai besi tu ada duri-duri besi pula, kena dekat bawah kapal tu akan tembus karam. Berapa ramai, ada yang kata ribuan tentera Sultan Muhammad Al-Fatih syahid, tenggelam bila kapal mereka habis hancur karam kerana langgak tadi. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih kata, kita memang tak boleh masuk jalan ni, tapi nak masuk Istanbul hanya itu jalan yang ada. Tapi ini hebatnya iman seorang yang ditarbiah dengan solat dan tenteranya sendiri. Dia ajak tentera dia, perintah tentera dia buat satu benda yang kalau kita fikir ni tak logik. Dia kata apa? Jom kita undang kapal-kapal kita yang baki yang duk ada, kita bawa naik atas darat. Kapal tu untuk laut, bentuk kapal tu untuk laut. Tapi kerana nak bawa alat-alat meriam lah, apa benda lah, alat tentera apa ni, semualah peralatan perang ni, semua duk atas kapal. Maka kapal kena bagi sampai juga dekat tembok sana. Cara lagu mana? Undang semua, bawa naik kop darat. Puluhan kapal-kapal besar yang dibawa oleh tentera Sultan Muhammad Al-Fatih ni, bawa kop darat, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Pergi sana, mereka ukur, mereka kata jarak daripada tempat tu nak pusing kok nu lebih kurang 13 km. Lebih kurang 13 km. Tak tahulah yang setepatnya macam mana, tapi dalam cerita mereka faham. Naik bukit, turun bukit, kapal. Tentera dia terima arahan, kalau kita kata ni membuta tuli lah, kita kata ikut je. Pasal apa? Ketua kami kenal, khalifah kami, pemimpin kami kenal. Dia ikut sungguh. Buat, letak kayu-kayu, letak kapal atas kayu, lumak dengan lemak-lemak binatang, jadi licin minyak. Tolak, hak depan tarik, hak belakang tolak, hak depan tarik, hak belakang tolak, sampai masuk kok nu, lepas daripada rantai besi tadi, hak terlintang dekat selat tu, turun balik kok laut. Ini cara yang mereka buat. Yang buku-buku yang diterbitkan oleh Barat hari ini, strategi-strategi peperangan, yang mana penulis-penulis buku tersebut bukan orang Islam pun. Dia kata apa? Sejak dunia ni ada, Nabi Adam, sampai akhir zaman, sampai bumi ni akan hancur. Kalau kata hancur, kiamat lah maksudnya. Tak akan ada yang orang boleh buat kerja gila macam yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan tentera dia. Strategi perang yang tak terfikir. Tapi kenapa mereka dipimpin untuk bawa main idea tu, khalifah buat lagu tu dan tentera sudi ikut? Pasal mereka terbiah dengan akidah, dengan iman. Dan kisah macam mana solat pertama didirikan, nak pilih jadi imam, menunjukkan penting dan kunci tarbiyah adalah dengan solat. Dah masuk isyak, kita bagi laluan untuk azan. Lagi 2 minit. Terus ya. Oh, jangan ni cepat 3 minit. Okey, baik. Baik. Jadi tadi kita nampak, dan satu lagi untuk berkenaan solat ni, ibu ayah yang dirahmati Allah. Ingat tak cerita macam mana bila Nabi wafat, sahabat-sahabat Nabi kelang kabut, siapa nak naik jadi khalifah? Sebab Nabi tak wasiat, lepas aku wafat siapa nak naik jadi khalifah? Umar ke, Abu Bakar ke, Osman ke, Ali, siapa? Semua tak tahu. Atas kelayakan tu tak tahu lagu mana. Tapi lepas Nabi wafat, tahu-tahu yang naik jadi khalifah Abu Bakar. Di antara hujah, di antara faktor yang ahli syura di kalangan sahabat fikirkan, nak pilih siapa nak jadi khalifah, mereka teringat balik masa Nabi hidup dulu, masa Nabi uzuk sakit dah, Nabi semayang duduk. Nabi rasa Nabi tak layak jadi imam. Sebab Nabi semayang duduk. Ingatkan Nabi wafat dalam keadaan Nabi uzuk. Tahu kan cerita? Nabi wafat dalam keadaan uzuk, saki-baki racun yang Yahudi tubuh dalam daging makanan Nabi itu masih ada dalam tubuh Nabi. Tu Nabi sakit. Nabi sakit dekat-dekat Nabi nak wafat. Masa Nabi semayang duduk, Nabi rasa tak layak jadi imam. Dalam ramai-ramai ribuan sahabat duk ada, Nabi tunjuk, ya Abu Bakar, qallidni, wahai Abu Bakar, ganti aku jadi imam.
Jadi bila Nabi wafat, sahabat-sahabat duk fikir siapa duk bincang ni, siapa layak jadi khalifah. Di antara hujah di kalangan mereka nak pilih Abu Bakar. Kerana apa? Dalam ramai-ramai kita yang duk ada, masa Nabi tak boleh jadi imam, Nabi suruh Abu Bakar ganti imam semayang. Kalau urusan akhirat iaitu solat pun Abu Bakar boleh memimpin dan Nabi harapkan dia, apatah lagi urusan dunia, kata sahabat. Tu nak hebat, nak tunjuk, nak suruh nampak kehebatan solat dalam tarbiyah ibu ayah yang dirahmati Allah. Dan kefahaman kita tentang solat. Dah cukup 3 minit bang? Cukup lah. Lagi jam tu cepat 3 minit kan untuk azan tu. Kefahaman kita tentang solat. Yang ni satu masalah. Jangan saya nak pesan kat saya dan kita semua, tak mau ada satu perangai kita cintakan ibadah dalam keadaan kita ada satu perangai malah dengan ilmu. Betapa banyak keadaan orang yang beribadah, dia tak sedar, dia tak nampak. Sebab tu ulama ada sebut, orang jahil, macam mana ayat dia? Orang alim, dia kenal orang jahil sebab dia pernah jahil. Faham? Orang alim maknanya orang yang faham, orang yang reti, orang yang mengaji. Dia kenal orang jahil, cara orang jahil, cara ibadah orang jahil. Sebab apa? Sebab dia pernah jahil. Tapi orang jahil tak akan kenal orang alim sebab dia belum pernah alim. Apa yang saya nak sampaikan kat sini? Kekalutan dalam keadaan huru-hara umat Islam beribadah. Nabi dah cerita banyak dalam hadis. Contoh berlaku sahabat Nabi semayang depan Nabi. Nabi duduk dengan sahabat, ada seorang sahabat baru masuk semayang. Dia semayang. Nabi panggil dia mai. Hang buat apa tak, Ustaz? Aku semayang ya Rasulullah. Nabi kata apa kat dia? Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Hang pi situ balik, hang semayang balik. Tadi hang bukan semayang pun. Dia pun pi situ semayang balik. Lepas tu dia sudah semayang, Nabi panggil dia mai lagi. Nabi kata apa lagi? Ulang lagi ayat yang sama. Hang semayang kata tadi. Hang pi balik, hang semayang balik. Dia pun pi balik, semayang balik. Hang tak semayang pun tadi Nabi kata, irji' fa salli, kembali tempat solat kamu, semayang balik, fa innaka lam tusalli. Kamu tak semayang pun tadi. Sahabat ni pun tak faham. Dah 2 kali dia pun mai duduk depan Nabi, baru surrender mengaku, ya Rasulullah, kat mana tak kena? Apa salah? Yang inilah hadis dalil yang digunakan dalam ilmu fiqh yang bercakap tentang tamak ninah. Semayang kelang-kelibut. Nak habaq situasi ada kita cintakan ibadah, suka beramal, kadang-kadang salah. Saya ambil contoh yang kerap berlaku. Saya kadang duduk kuliah mengajar fiqh ke apa, ada orang tanya soalan. Contoh, sujud terakhir kita semayang, nak bangun duduk tahiyat akhir, imam dah bangun. Ada di kalangan kita atau orang di luar sana, siapa saja boleh jadi, dia sujud lama, imam dah separuh dah tahiyat akhir, sampai dah masuk kama solai ta'ala, ataupun dah sampai nak habis fil alamin innaka hamidum majid, dia baru angkat kepala. Kadang-kadang bila kita buat lagu tu, kita rasa aku ni baik dah. Kita bersangka baik dengan cara kita. Kita bersangka baik dengan, kita kata apa? Sebab nak doa, kita anggap macam-macam. Sebab doa antara waktu tempat mustajab doa ni ketika sujud, kita duk sangka baik ni, rasa baik. Ibu ayah yang dirahmati Allah, itu menyalahi, itu salah dalam ni. Memang tak jatuh batal solat, tapi kita buat benda yang salah, bertentangan dengan sunnah. Kerana apa? Tak faham. Bagus jadi abid, cinta ibadah, suka beribadah, tapi golongkanlah diri juga di kalangan orang yang alim nak rebut ilmu. Okey, minta azan. Sekejap kita sambung sikit. Kau duduk terus ya. Selalu terus ya. Terus ya. Oh terus. Okey, baik. Sikit lah, kita ambil masa sikit lagi. Jadi tadi hak yang saya nak share, nak suruh nampak, sebab kita tajuk apa tak Ustaz? Solat vs kuliah. Saya nak bawa kepada nampak keadaan, tak mau kita main satu cinta seronok ni, macam suasana kita dengar azan main masjid, seronok nak imarahkan masjid,
Tapi bagaimana kita imarahkan? Bagaimana faham kita tentang imarah? Kita dah duduk di kalangan orang yang Nabi sebut dalam hadis. Hadis yang masyhur selalu kita dengar, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Nabi kata di akhirat esok-esok ada 7 golongan. Sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, yang berada di bawah naungan Allah. Akhirat esok-esok. Yauma la zilla, yang mana pada hari itu tak ada naungan illa zilluh, melainkan naungan Allah semata-mata. Akhirat esok-esok kita dibangkitkan, semua kelang kabut nak selamatkan diri. Aku amalan tu sikit, aku dosa banyak, aku nak kena bakang, aku tak tahu nasib. Semua kelang kabut huru-hara di hari akhirat esok-esok. Tapi ada naungan yang Allah bawa mai, naungan Allah khusus, naungan lain tak ada. Nabi kata yang akan bernaung di bawah naungan Allah hanya 7 golongan. Kita tak mau cerita semua tu, tak dan masa malam ni. Di antara yang disebut dalam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, 2-3 perkara daripada 7 ini disebut berkaitan ibadah dan berkaitan masjid. Pertama, Nabi sebut imamun adil. Yang kedua, Nabi sebut apa? Rajulun wasyabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang membesar dalam beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi sebut lagi wa rajulun, dan lelaki ataupun semua siapa sahaja termasuk perempuan, ulama kata qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Nak tunjuk keberkaitan ibadah dan masjid. Kita dah bagus, insya-Allah kita berada dalam kalangan orang yang nak imarah masjid. Tahu masjid ni center, masjid ni one stop center, pusat Islam. Kita tahu dah, seronok mai, seronok bawa apa keluarga nak semayang semua. Tapi tolong jangan kita bagi nampak satu keadaan yang Nabi sebut banyak dalam hadis-hadis akhir zaman. Nabi sebut apa yang Nabi sebut di akhir zaman ni berkenaan apa? Hak tadi kita cerita tak sah. Keadaan beramal tanpa ilmu. Kenapa jadi orang yang sujud lama tak bangkit-bangkit, tak tu imam dah bangun, panggung kepala, nak bagi salam dah baru dia angkat kepala. Ada pula kategori orang yang lagu mana? Ni satu lagi. Dia rasa dia buat benda betul. Contoh kunut subuh. Kita mazhab Syafi'i kunut subuh sunat ab'ad, sangat dituntut. Kalau tak buat, terlupa, sebelum bagi salam sujud sahwi. Apa hukum ni tak sah? Sunat ab'ad, kunut. Tapi kerana kita ni tegar, kerana kita ni berkerah, kita rasa kunut ni kena baca. Kunut ni kena baca kunut subuh. Tak baca lagi kan nak kena sujud sahwi. Dia nampak kena sujud sahwi tu macam kunut tu benda berat ni, benda besar. Bila imam turun pi, imam rokok, imam i'tidal, imam turun pi sujud, dia kerah berdiri. Kerah berdiri, dia pacak, dia baca juga kunut. Sama juga situasi orang duduk berkerah nak baca tahiyat awal. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, tahiyat awal sunat ab'ad, kunut sunat ab'ad. Apa hukum ikut imam? Apa hukum ikut imam? Wajib. Kita berkerah buat benda sunat, batal semayang kita. Kalau kita masa tu niat mufaraqah, aku bercerai dah dengan imam, maka tak batal. Kita terus semayang seorang betul lah. Ni nak faham apa? Beramal dengan ilmu. Cinta solat, seronok main masjid, bagus. Saya nak bawa keberkaitan solat dengan kuliah. Ada satu cerita dalam masjid Nabi SAW. Nabi duduk dengan sahabat. Ada seorang sahabat berehat tidur dekat pintu masuk. Ada seorang sahabat tengah duduk semayang. Nabi duduk semang dengan duduk ni taklim dengan sahabat-sahabat. Muka Nabi, mata Nabi duduk jegir tala ke pintu. Duduk tengok. Berhenti bercakap lama. Tak duduk apa? Nabi punya pandangan fokus Nabi tak duduk dengan sahabat. Duduk tengok ke sana. Sahabat perasan lain. Duduk lama Ustaz, selesai semua, barulah sahabat tanya, "Ya Rasulullah, pasal apa? Apa yang tak kena?" Tahu tak Nabi cerita apa? Nabi kata, "Tadi aku duduk perhati lama, aku nampak setan nak masuk. Setan nak cuba masuk dalam masjid. Dah nak masuk dah. Aku nampak Allah buka lah hijab Nabi. Setan tu tujuan dia nak pergi kacau kawan tu tengah semayang. Dia berasa nak pi, dekat nak pi dah, nak pi. Dia rasa dia boleh pi, nak kacau. Tapi
Dia punya langkah terbatas, tersekat, tak boleh nak pi. Nabi pun cerita macam mana dia boleh tersekat, tak boleh nak pi, kacau kawan tu duduk semayang. Dia nampak ada can nak kacau, nak perosak kawan ni, semayang dia hancur tu Tapi dia sangkut tak boleh pi. Pasal apa? Depan tu ada sahabat sedang baring tidur, bukan duduk semayang, bukan duduk baca Quran, bukan duduk zikir, duduk baring tidur. Kenapa dia tak boleh pi? Aura yang ada pada sahabat tersebut lebih tinggi ilmunya, lebih faham agamanya. Itu orang alim. Yang berdiri semayang itu orang abid yang boleh jadi tidak alim. Abid, alim. Abid orang yang suka beribadah, alim orang yang ada ilmu. Jangan jadi salah satu. Alim saja pun tak mau, abid saja pun tak mau. Dua-dua kena ada. Alim yang abid, abid yang alim. Orang alim yang beribadah, orang beribadah yang reti yang alim juga. Ni kita kena bawa mai. Kenapa pengimarahan masjid itu slow? Sebab tak faham. Bukan tak kenal semayang, bukan tak kenal masjid, tak tahu kepentingan, tak tahu keutamaan. Sedih bila Nabi sebut dalam hadis tanda akhir zaman, sayati 'alan nasi zamanun. Nabi kata satu hari nanti akhir zaman akan timpa, akan berlaku situasi ni ke atas umat aku. Hadis ni ada ulama kata dhaif. Riwayat Imam Bahaki. Bila dhaif belum maudhu'. Kalau maudhu' palsu tak boleh cerita. Dhaif dia martabat dhaif, tapi boleh dibawa untuk disampaikan. Nabi kata apa? Akan berlaku akhir zaman kepada umat aku keadaan apa? La yabqa minal islami illa ismuh. Tak tinggal apa-apa dah daripada Islam ni. Akhir zaman esok-esok tak ada apa dah daripada Islam melainkan nama dia saja. Orang-orang Islam tu nama dia tinggal. Nama Muhammad, nama Abdul, nama apa-apa nama. Akhir zaman tak tinggal apa-apa daripada Islam, hanya tinggal nama aja Islam. Kemudian Nabi kata lagi, wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Dan tak tinggal apa-apa daripada Al-Quran melainkan tulisannya saja. Yang ada jadi hiasan saja Quran, orang tak baca. Kemudian Nabi sebut lagi, masajiduhum amiratun wa hiya kharabum minal huda. Yang ni poin kita. Masjid-masjid yang ada tersergam indah, cantik, mewah, tetapi jauh daripada petunjuk. Masjid dibina untuk diimarahkan, dikumpulkan umat Islam, tapi orang Islam tak berasa masjid tempat berkumpul. Kerana apa? Kesalahfahaman, kekurangfahaman. Jadi antara kunci adalah pada ilmu. Kalau kita seronok main semayang, tolonglah tahu dengar kuliah tu lagi besar. Bukan dengar kuliah sini, tang mana pun, maksudnya ilmu tu kena tambah. Nak abang kata ilmu, saya nak akhirkan dengan satu hadis yang Nabi sebut. Nabi sebut dekat Abu Zar, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, la an taghdwa fatata'allama ayatan minal ilm khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Wahai Abu Zar, kalau berpagi-pagi, setiap hari pagi kamu keluar, fatata'allama ayatan minal ilm, kamu keluar pagi-pagi nak pergi menuntut satu ayat daripada ilmu. Nabi kata, kamu keluar pagi-pagi wahai Abu Zar, semata-mata nak menuntut satu ayat daripada ilmu, khairul laka, lebih baik bagi kamu, min an tusalliya mi'ata raka'atin, daripada semayang 100 rakaat. Ni hadis Nabi sebut, hadis sahih. Nabi kata, Abu Zar, kamu pergi menuntut ilmu, nak tahu satu ayat saja daripada ilmu, lebih baik bagi kamu daripada kamu semayang sunat 100 rakaat. Habis tentu ke hadis? Tak lagi. Nabi sambung lagi. Nabi kata apa? Wala an taghdwa, dan kalau juga kamu berpagi-pagi pula nak keluar lagi, fatata'allama babam minal ilm, kamu nak menuntut satu bab daripada ilmu. Tadi satu ayat daripada ilmu lebih baik daripada 100 rakaat solat sunat. Yang ni Nabi kata, la an taghdwa fatata'allama babam minal ilm, kamu nak menuntut satu bab, satu tajuk besar daripada ilmu, daripada banyak-banyak bab, kamu ambil satu bab, khairul Nabi tak sebut lagi ayat tu. Nabi kata apa? Umila bihi aw lam yu'mal bih, sama ada bab ilmu yang kamu nak belajar tu, kamu beramal dengannya ataupun tak beramal. Tapi kamu dah belajar bab tu, kamu beramal ke tak? Nabi kata, beramal atau tidak, khairul laka min an tusalliya 1000 raka'atin, lebih baik bagi kamu
daripada kamu semayang 1000 rakaat solat sunat. Hadis ni nak tekan apa? Nak tekan ngaji, nak tekan faham. Ibu ayah yang dirahmati Allah, akhir zaman, suasana kita yang ni, di mana yang satu tempat yang terhimpunnya ibadah, pengimarahan, silaturahim, zikir, kuliah ilmu, kalau bukan di tempat yang kita duduk sekarang. Maka kempen ini perlu disuburkan. Saya jealous dan rasa sedih kecewa. Pasal apa? Bukan sedih kecewa, segan, malu. Pasal apa? Saya dijemput dengan disebut juga saya ni AJK Masjid At-Taqwa. Memanglah Masjid At-Taqwa bertak indah, pernah dapat anugerah, selalu dapat masjid terbaik Pulau Pinang, pernah dapat masjid ketiga terbaik Malaysia, pengimarahan apa semua. Tapi nak habaq, kempen dibuat di sini. Masjid ni buat pelancaran kempen untuk 2022 pengimarahan masjid. Dan sebesar-besar pengimarahan boleh letak 2 kunci yang ada dalam tajuk kita. Solat dengan kuliah. Letaklah ini sebagai keazaman. Bukan nak suruh berebut mai jadi pengkuliah. Solat dan kuliah maksudnya ilmu. Jangan kita ada satu seronok main masjid untuk semayang, untuk baca Quran, untuk zikir. Sebab tu bila majlis lagu ni, hak lain kena tinggal. Duduk dalam majlis ilmu. Sebab dengan ilmu kita faham, maka amalan kita akan betul, insya-Allah. Nah, jangan sagi seronok-seronok beribadah tapi kacau. Pasal tak faham, tak mengaji. Nah, alat dalam hidup ni, kehidupan atas dunia ni adalah kunci dia apa dia? Ilmu. Man arada dunya, kata Imam Asy-Syafi'i. Siapa nak dunia, nak genggam dunia, nak cemerlang atas dunia, fa alaihi bil ilmi. Dia kena ada ilmu. Wa man arada al akhirah, siapa nak cemerlang di akhirat, nak berjaya, fa alaihi bil ilmi, kena ada ilmu. Wa man aradahuma, siapa nak dua-dua, fa alaihi bil ilmi, kena ada ilmu. Cemerlang dunia kena ada ilmu, cemerlang akhirat kena ada ilmu, nak cemerlang dua-dua tempat kena ada ilmu. Ilmu tu kunci. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita cuba berubah, letakkan azaman sama-sama nak buat. Tekad kita niat kerana Allah. Dia tersebut lah. Bukan apa saya bila duduk ceramah tahun baru malam kemarin semua pakat tanya ni saya sebut sepintas lalu. 7 ciri Muslim, ciri azam Muslim. Saya sebut sepintas lalu. 7 ciri azam Muslim. Seorang Muslim dia punya azam, dia kena ada 7 ni. Yang pertama apa dia? Niat kerana Allah. Nak susun apa? Azam aku tahun depan nak buat apa? Niat kerana Allah. Kenapa niat kerana Allah? Tanya dulu. Allah marah ke Allah sayang? Allah murka ke Allah redha? Yang kedua, ciri kedua seorang Muslim azam dia kena ada apa yang kedua? Untuk kelangsungan akhirat. Untuk kelangsungan akhirat. Maksudnya apa? Aku nak buat apa ni tahun depan? Nak menega ke, nak tu ke apa, nak tambah tu, nak apa perancangan pun. Untuk akhirat pun kita dapat benda tu. Nak menega, nak kaya, nak tambah duit pasal apa? Boleh zakat, boleh infak sana sini. Jadi akhirat esok saham untuk kita. Nampak? Tu yang kedua. Untuk kelangsungan akhirat. Yang ketiga. Nak abang sangat tapi lupa. Yang ketiga, ciri azam seorang Muslim apa dia yang ketiga? Realistik dan munasabah untuk dicapai. Realistik dan munasabah untuk dicapai. Faham tak? Janganlah seronok syok sendiri ni. Contoh nak letak apa? Aku target masuk tahun 2022 ni, aku nak khatam sebulan 5 kali. Aku nak khatam Quran sebulan 5 kali. Tahun 2021 sebulan khatam berapa kali? Tak ada pun. 5 bulan sekali khatam. Tahun 2022 nak letak sebulan 5 kali. Biarlah kita letak azam, perancangan yang kita nak buat. Optimis tu bagus. Letak sasaran jauh tinggi bagus. Tapi biar realistik, munasabah untuk dicapai. Berapa dah Ustaz? 3 tu sebenarnya duduk nombor 4. Hak nombor 3 saya lupa, dah ingat balik dah. Apa dia nombor 3? Untuk menjadi mukmin yang lebih baik. Jadi yang ni yang keempat lah. Untuk menjadi mukmin yang lebih baik. Maksudnya apa? Kita nak tambah baik, naik taraf, nak upgrade kita ni. Jadi orang lagi hebat. Maknanya lagi dekat dengan Allah, lagi dekat dengan syurga, lagi dekat dengan Rasulullah. Mesti azam kita bawa kita ke arah tu. Macam kita bercakap tajuk ni, solat, kuliah, imarah masjid ni. Jadi 4 kan. Yang kelima, perancangan yang teratur. Dah letak nak buat. Tadi kata contoh, kita ambil contoh khatam Quran tadi kan, khatam baca Quran kan. Okey, jadi susun. Dah letak nak khatam sebulan, khatam sekali. Sebulan ada 30 hari.
Quran ada 30 juzuk. Satu juzuk ada 20 muka surat. Bahagi-bahagi susun. Letak KPI. Apa KPI? Short form dia. Key Performance Indicator. Betul tak? Susun. Jadual dah susun, letak lagu tu. Biar tersusun, terancang. Berapa dah? 5 dah. Jadi yang ke-6, istiqamah. Maksudnya konsisten. Konsisten, istiqamah. Itu. Biar berterusan buat. Dah susun perancangan semua tapi tak buat, tak jadi. Nabi sebut dalam hadis, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan paling baik di sisi Allah ialah sikit tapi berterusan. Yang terakhir, yang ke-7. Kan? Cukup kan 7? Yang ke-7 apa dia? Dah azam ni, dah usaha, dah susun nak buat. Kena buat apa? Allah sebut dalam surah Ali Imran. Ayat berapa tu? Ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang ke-7, tawakal kepada Allah. Jangan syok, jangan angkuh. Aku tahu nak buat lagu mana, semua dalam tangan aku susun lagu ni confirm jadinya. Jangan. Wa makaru wa makarallahu Allahu khairul makirin. Manusia merancang, Allah merancang, Allah yang atok, Allah yang tetap apa nak jadi. Jadi itu 7 ciri azam seorang muslim. Nah, tu saya sebut sepintas lalu. Jadi untuk kita letak, dan semua tentang solat, kuliah, ilmu, kualiti ibadah kita, tambah baik apa yang ada dekat kita ni, yang kita nak bawa dan kepada pengimarahan masjid, semua terkandung. Letak dekat 7 ciri tadi, biar nampak benda tu. Nah, bagaimana aku dengan masjid saya ni pula kerap dia keluar masuk, walaupun saya AJK masjid. Sembang dengan Ustaz Solehin tadi, saya ni AJK tapi kerap duk apa ni keluar masuk program. Macam malam ni lepas habis kuliah, mayang isyak balik bertam, duk Ustaz terus tolak pergi Banting, Selangor, misi banjir, dengan NGO apa semualah. Jadi kerap dia keluar, tapi itu kita sama-sama. Yang penting kita ada satu sikap, apa dia? Aku tak senang kalau setiap hari aku berlalu tanpa aku bertanya tentang Islam. Aku tak senang duduk. Masjid lagu mana okey ke? Orang saudara aku lagu mana okey ke? Itulah yang diajak dalam Islam. Orang yang ambil berat kat masjid, insya-Allah akhirat esok semua umat ambil berat pasal dia, insya-Allah. Wallahu alam. Sampai situ saja penyampaian saya. Saya mohon kemaafan, terkasar bahasa, tersalah bicara, termakan masa. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan diri saya. Sekali lagi terima kasih atas jemputan daripada pihak masjid. Mohon maaf apa penyampaian yang tidak memuaskan. Tuan-tuan perempuan harap dengar benda lain, saya share benda lain, saya minta maaf. Mungkin masa mencemburui kita. Lain waktu kalau ada rezeki kita bertemu lagi, insya-Allah. Kalau sudi panggil lagi lah. Kalau serik jangan panggil dah. Baik, terima kasih sekali lagi. Salam ta'aruf dan kasih sayang bersama dalam kuliah ini, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan diri saya. Wa ma asabani min hasanatin faminallah wa ma asabani min sayyi'atin famin nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا متابعة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.